Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Amir. Dan dalam video kali ini kita akan mempelajari perniagaan tingkatan 4 bab 4.2. Okey, tujuan setiap bahagian fungsian. Okey, ada beberapa tujuan bahagian fungsian. Yang pertama, penumpuan pada bidang tugas yang diberikan. Kalau kita boleh lihat yang poin yang pertama ni. Ya, apabila kita dapat menumpukan pada bidang tugas yang telah dilaksanakan, dia lebih pada pengkhususan tugasan atau kerja. Okey. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. Okey, jadi sebagai contoh, kalau kita dah bekerja dalam satu departmen ataupun dalam satu bahagian tu melebihi 10 tahun. Jadi secara tak langsung dia dapat meningkatkan kemahiran kita, dapat meningkatkan ilmu kita, ya. Jadi kita mempunyai pengalaman, jika ada masalah kita dapat menyelesaikan. Okey, yang ketiga, mudah melatih pekerja baharu kerana bidang pengkhususan yang sama. Okey, jadi apabila kita dapat bekerja dalam tempoh yang lama dalam departmen yang sama, kita juga dapat melatih pekerja yang baharu. Okey, sebab kita ada pengalaman, ilmu, kemahiran secara tak langsung kita boleh berikan kepada pekerja baharu. Dan yang keempat ialah dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujudnya sistem perkongsian sumber. Okey, ini bermaksud apabila kita mempunyai pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran, kita dapat menjimatkan kos. Okey, organisasi dapat menjimatkan kos kerana tidak perlu mengeluarkan kos untuk melatih pekerja-pekerja baru ataupun mengeluarkan kos untuk memberi latihan kepada pekerja-pekerja baru, di mana organisasi dapat menggunakan pekerja-pekerja yang berpengalaman untuk melatih pekerja-pekerja baru. Okey, jadi melalui dekat situ kita dapat melihat 4 tujuan bahagian fungsian. Okey. Okey, fungsian yang pertama, bahagian yang pertama, departmen yang pertama, iaitu pentadbiran. Okey, jadi kat sini kita boleh lihat fungsi yang pentadbiran. Apa maksud pentadbiran ni? Okey, pentadbiran bermaksud, kalau kita boleh tengok di sebelahan sini, okey, pelaksanaan sesuatu tugas yang ditetapkan ke arah mencapai sesuatu visi, misi dan objektif dalam perniagaan. Okey, jadi bahagian pentadbiran ni adalah melaksanakan sesuatu tugas mengikut VMO. Okey. Jadi, apa tujuan pentadbiran ni? Bahagian pentadbiran. Okey, kalau kita tengok yang bahagian nombor 2 ni ialah untuk menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Okey, itu adalah tujuan kenapa bahagian pentadbiran ni diwujudkan. Okey, dan kalau kita tengok bahagian nombor 3 ialah apa tujuan ataupun apa peranan, apa tugas, skop tugas bahagian pentadbiran ni. Okey, yang pertama ialah menjalankan urusan dalaman organisasi perniagaan seperti mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Okey, yang kedua menyediakan dokumen syarikat dan yang ketiga ialah menguruskan program seperti mesyuarat. Jadi ketiga-tiga ni merangkumi bahagian pentadbiran. Okey, bahagian pentadbiran. Okey. Okey, yang kedua, 4.2.2, bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan sumber manusia? Pengurusan sumber manusia ialah, kalau kita tengok di bahagian ini, melibatkan aktiviti perancangan sumber manusia, pengrekrutan dan pemilihan, juga penilaian prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Bahasa mudah ialah pengurusan sumber manusia melibatkan pekerja. Apa-apa berkaitan dengan pekerja di dalam tanggungjawab sumber manusia. Okey, apa-apa berkaitan dengan pekerja, contohnya macam kebajikan pekerja, contohnya macam temuduga, melatih pekerja, bagi latihan kepada pekerja, ianya dalam departmen sumber manusia. Okey, nama pun manusia, dia mesti berkaitan dengan pekerja. Apa tujuan pengurusan sumber manusia ini diwujudkan? Okey, ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk membantu perniagaan supaya berjalan lancar serta mempunyai staf yang berpengalaman. Jadi bila kita sebut dalam sumber manusia mesti berkaitan dengan pekerja atau staf. Okey, staf tu manusia. Okey, yang kedua, memastikan organisasi mempunyai keperluan sumber manusia yang mencukupi.
Okey, bermaksud sumber manusia ni bertanggungjawab memastikan dalam organisasi perlu mempunyai pekerja yang secukupnya. Okey, yang secukupnya. Jadi kalau lebih masalah, kalau kurang pun masalah. Jadi bahagian sumber manusia ni perlu memastikan pekerja mempunyai cukup-cukup. Okey, bilangan pekerja mestilah cukup. Okey. Yang ketiga ialah membangunkan sumber manusia. Membangunkan sumber manusia maksudnya meningkatkan dari segi ilmu pekerja, dari segi kemahiran pekerja, dari segi kemahiran, ilmu dan juga pengalaman pekerja. Okey. Di sini adalah departmen sumber manusia yang akan uruskan. Okey, dan yang terakhir adalah memastikan tenaga kerja kekal dalam organisasi. Jadi jika ada masalah, pengurusan sumber manusia ni akan menghadapi masalah apabila pekerja keluar dan masuk, sering keluar dan masuk dalam organisasi, akan memberikan masalah kepada organisasi tersebut. Okey, itu di bahagian sumber manusia. Mari kita lihat seterusnya. Ini adalah peranan bahagian fungsi pengurusan sumber manusia. Yang pertama ialah perancangan sumber manusia. Bahagian ataupun di peringkat perancangan sumber manusia, pengurusan sumber manusia perlu memproses pengambilan pekerja atau staf. Okey, maknanya bahagian sumber manusia inilah yang bertanggungjawab untuk mengambil pekerja. Okey. Yang kedua, sumber manusia juga bertanggungjawab dalam kenaikan pangkat. Okey, apabila pekerja mempunyai kualiti ataupun mempunyai peluang untuk nak dinaikkan pangkat, jadi bahagian sumber manusia ini akan menilai, okey, adakah pekerja ni layak untuk dinaikkan pangkat. Okey, yang ketiga adalah membentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kejayaan pekerja. Okey, jadi bahagian sumber manusia ini juga akan membentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kejayaan pekerja. Dan yang terakhir, membentuk sistem tindakan yang berkaitan dengan disiplin. Okey, bahagian departmen sumber manusia juga akan membentuk sistem yang dapat memberikan tindakan yang berkaitan dengan disiplin pekerja. Yang kedua ialah latihan dan pembangunan. Okey, dalam bahagian ini, sumber manusia akan melaksanakan pelbagai jenis program untuk melatih pekerja. Untuk melatih pekerja, memberikan ilmu, memberikan kemahiran, okey, supaya pekerja dapat meningkatkan ilmu dan juga kemahiran mereka. Dan yang seterusnya adalah pembangunan pekerja melibatkan proses meningkatkan keupayaan pekerja untuk menerima tanggungjawab dan tugas baru. Okey, jadi apabila sesuatu bidang pekerjaan atau sesuatu bidang kerja, pekerja tu tidak mempunyai sebarang ilmu, tidak mempunyai sebarang pengalaman, tidak mempunyai sebarang kemahiran, jadi bahagian sumber manusia ni bertanggungjawab untuk melatih atau membangunkan pekerja tersebut untuk diberikan tanggungjawab dan tugasan yang baru. Okey, seterusnya, yang ketiga ialah perkhidmatan pekerja dan juga kebajikan. Okey, jadi bahagian ini juga adalah tanggungjawab sumber manusia. Jadi sebagai sumber manusia menyediakan kemudahan untuk pekerja semasa bertugas. Okey, sebarang kemudahan dalam organisasi ketika bertugas, bahagian sumber manusia lah yang akan bertanggungjawab. Dan yang terakhir adalah perhubungan industri. Pekerja mempunyai kesatuan sekerja menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kemudahan yang disediakan oleh pihak majikan, membantu menyelesaikan sebarang pertikaian semasa proses perundingan sedang dijalankan. Okey, kalau kita ingat balik yang cikgu ceritakan bahawa carta organisasi kita ada 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama atasan, pertengahan dan juga bawahan. Jadi bahagian sumber manusia ni dia di antara majikan ataupun atasan, pihak atasan dan juga pihak bawahan. Jadi sumber manusia ni di bahagian tengah-tengah. Jadi jika ada sebarang masalah yang melibatkan pekerja cuba menyuarakan suara, menyuarakan sebarang ketidakpuas hatian mereka kepada departmen sumber manusia, dan sumber manusia akan maklumkan kepada pihak atasan. Okey, jadi itulah antara peranan sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Okey, jadi
Sampai di sini dahulu kita belajar iaitu di bahagian fungsian pentadbiran dan juga fungsian sumber manusia. Jadi ada beberapa perbezaan antara sumber manusia dan pentadbiran, di mana pelajar banyak melakukan kesalahan dan banyak yang confuse, yang keliru antara sumber manusia dan juga pentadbiran. Pentadbiran melibatkan sokongan organisasi. Sumber manusia terlibat dengan pekerja. Okey, apa-apa yang melibatkan pekerja kecuali gaji. Kalau gaji bukan bahagian sumber manusia. Okey. Gaji dia terlibat di bahagian kewangan. Okey, jadi bila melibatkan manusia dia berkaitan dengan sumber manusia. Okey, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.